Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam selepas isu saman 60 bilion terhadap pemfitnah, penyebar berita palsu tentang titah edendum, walaupun telah dinafikan berkali-kali tetapi tetap juga mempertahankan atau menegakkan benang yang basah, walaupun telah dinyatakan berkali-kali bahwa titah edendum tiada masuk dalam dokumen, tidak diterima sebagai tidak dimasukkan atau tiada dalam senarai dokumen rasmi yang diterima, masih juga mereka menuduh kononnya menyorokkan. Akhirnya ini pula yang timbul, lebih dahsyat, lebih ngeri, dan lebih luar biasa. Tangkap zaman Mahathir, dakwa zaman Muhyiddin, penjara zaman Ismail Sabri, akhirnya Anwar juga yang salah. Yang ini memang tepat. Yang menangkap itu Mahathir. Yang mendakwa itu zaman Muhyiddin. Yang memenjarakan itu zaman Ismail Sabri. Akhirnya Anwar Ibrahim juga yang salah. Saudara-saudara sekalian, harus diingat, tiga itu adalah sama-sama bertanggung jawab dalam isu pemenjaraan Najib. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak sikap pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS yang seolah-olah menyalahkan beliau berhubung isu titah edendum melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata, rakyat tak akan lupa bahawa penangkapan bekas Perdana Menteri itu dilakukan ketika era Tun Dr. Mahathir Mohamad mentadbir negara. Kemudian pendakwaan era Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan Mahkamah Tinggi era Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anwar berkata, beliau hairan mengapa dipersalahkan, sedangkan beliau sendiri pernah membentangkan rayuan Najib ke mesyuarat lembaga pengampunan yang dipengerusikan yang di Pertuan Agong ketika itu, yaitu Al-Sultan Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mengapa harus pertimbang? Kerana dia pernah jadi Perdana Menteri, Menteri Besar, pernah ada jasa pada negara. Kedudukan dia di penjara, laporan penjara baik, tak ada timbul masalah. Kesihatan dia umumnya baik, tapi sesekali pergi hospital ulang-alik. Itu pandangan saya bagi sepenuhnya. Jadi terpulang kepada yang di Pertuan Agong ketika itu. Yang di Pertuan Agong tangguh keputusan 2 kali sehingga Januari tahun lalu. Dan Januari dikurangkan hukuman dari 210 juta kepada 50 juta ringgit dan penjara 6 tahun dari 12 tahun, kata Anwar Ibrahim. Saya bukan ahli lembaga pengampunan. Saya ahli sebelum 2023. Kerana masa itu saya jalankan tugas Menteri Wilayah Persekutuan. Selepas itu baru saya lantik Datuk Dr. Zaliha Mustafa. Dia hadir, saya tak hadir, kata Anwar Ibrahim lagi. Jadi, keputusan lembaga pengampunan itu dihantar kepada ketua pengarah penjara. Dan itu hukuman dia, katanya lagi. Anwar berkata, sikap sesetengah pihak tertentu yang menuduh kerajaan sengaja menyembunyikan titah edendum yang di Pertuan Agong bagi membolehkan Najib menjalani tahanan rumah adalah tidak wajar sama sekali. Surat itu dihantar kepada Peguam Negara, bukan kepada saya, bukan kepada ahli lembaga pengampunan. Dan Peguam Negara kemudian, bila Agong ganti, diserah kepada Istana Negara. Kerana Agong yang pengerusikan lembaga pengampunan, itu keadaan dia, bukan kita sorok, kata Anwar lagi. Beliau berkata demikian sewaktu berucap di program Muhibah Madani Anjuran Yayasan Muhibah Malaysia di sini pada Sabtu. Terdahulu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil yang juga Menteri Komunikasi berkata, kerajaan mengambil masa untuk mengiktiraf kewujudan titah edendum berkenan kerana perlu berpandukan proses yang berlaku dalam mahkamah. Kita tertakluk kepada prinsip subjudis, maka kita akur dan patuh. Proses di mahkamah itu diteruskan, katanya lagi. Pada Isnin lepas, Mahkamah Rayuan Putrajaya membenarkan Najib memulakan prosiding semakan kehakiman bagi suatu perintah
untuk memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab dan mengesahkan kewujudan titah edendum. Titah edendum berkenan didakwa diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang dikatakan membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad berjumlah 42 juta ringgit. Sementara itu, dalam ucapannya Anwar juga berkata beliau hairan dengan sikap sesetengah pemimpin parti yang mempolitikkan isu tersebut. Khususnya PAS yang satu ketika dahulu menghentam Najib dari hujung rambut sampai hujung kaki. Katanya lagi, beliau mengharapkan agar pihak berkenan turut bersuara dalam memperjuangkan nasib orang lain yang turut didapati bersalah atas kesalahan mencuri. Ini dunia. Ada orang kata Anwar harus ditangkap dan harus digantung, dihukum gantung. Ini politik sekarang ini, saya tak ada masalah. Tetapi apa dia yang PAS ini dahulu punya hentam Najib dari hujung rambut sampai hujung kaki. Lah ini sekarang junjung kerana politik, kata Anwar lagi. Tapi kerana banyak fitnah, semua nak jadi pakar, nak jadi hero. Kalau nak jadi hero rakyat. Bela orang susah ramai. Berapa ramai orang susah masuk jail kerana curi motor. Mana dia suara hangpa, kata Anwar Ibrahim. Mana dia suara ketika orang susah ditangkap. Mana pejuang ini kalau nak jadi pembela. Jadi ini yang saya nak tekankan. Kita sekarang ini masalah ekonomi ada. Kos sara hidup ada. Harga barang masalah. Kita cuba tumpu sebab itu kita sentiasa bekerja kuat, kata Anwar lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam, satu isu paling panas yang mendapat perhatian ramai di dalam media sosial dan juga di channel ini ialah tentang gesaan supaya kerajaan ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Putrajaya Kuala Lumpur, Menteri Wilayah Persekutuan, digesa untuk mengheret para pemfitnah, mengheret para pemberita palsu yang membawa berita-berita palsu dan juga penuduh-penuduh kerajaan perpaduan madani yang kononnya menyorokkan titah edendum itu. Mereka mahu ataupun ahli parlimen itu mahu supaya Menteri Wilayah Persekutuan mengheret mereka ke muka pengadilan dan ada yang menyatakan saman saja 60 bilion ringgit. Isu itu mendapat perhatian yang sangat luar biasa. Namun demikian, ada satu lagi yang turut menyatakan supaya disaman saja pribadi ini, yaitu Khairi Jamaluddin. Ada netizen menulis dalam ruangan komen di dalam konten itu menyatakan bahawa saman Khairi Jamaluddin sampai dia muflis, kata mereka. Saman Khairi dengan nilai yang sangat besar sehingga 40 bilion atau 60 bilion juga. Ini apabila Khairi telah dilaporkan kepada polis berkaitan dengan kenyataan beliau di dalam satu rancangan podcast berkait dengan titah edendum itu yang turut menyatakan kononnya beliau mendakwa, KJ mendakwa bahawa ada Menteri UMNO yang bersubahat, bersekongkol sembunyikan, menyorokkan titah edendum Najib. Dan antara yang disebut oleh Khairi Jamaluddin ialah Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, yaitu Azalina Othman Said. Sehingga kan pegawai-pegawai Azalina Othman Said, seorang pegawai Azalina Othman Said telah pun membuat laporan polis. Dan yang terkini pula ialah Dr. Zaliha melalui pegawainya juga telah membuat laporan polis untuk dibuat siasatan. Jadi ada yang mahu supaya dicadangkan Khairi Jamaluddin turut disaman dengan jumlah yang besar supaya perkara ini tidak akan berulang lagi dan satu pengajaran besar kepada Khairi Jamaluddin, kata mereka. Dakwa sebar berita palsu, titah edendum, setiausaha politik Zaliha
pula melapor kepada polis tentang Khairi Jamaluddin. Rupa-rupanya, apa yang menyebabkan Khairi Jamaluddin dilaporkan kepada polis ialah kerana tindakan beliau yang didakwa menyebar berita palsu berkait dengan titah edendum. Selain wakil Dr. Zaliha Mustafa, seorang lagi wakil menteri kepada Azalina Othman Said turut membuat laporan ke atas bekas Menteri Kesihatan itu dalam audio siarnya. 2 laporan polis telah dibuat terhadap bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin atas kenyataan berhubung isu dokumen satu perintah membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Semalam dilaporkan Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said Suraya Yaakob membuat laporan susulan Khairi mengaitkan Azalina berkomplot menyembunyikan titah itu. Selain wakil Azalina, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa, Nur Azrina Surip turut membuat laporan ke atas bekas ahli Parlimen Rembau itu. Katanya, kenyataan fitnah Khairi itu diperoleh menerusi video berdurasi 3 minit 14 saat yang diterima melalui kumpulan WhatsApp dengan mendakwa Zaliha sepatutnya tahu akan adanya dokumen berkenan. Dr. Zaliha telah mengeluarkan kenyataan pada semalam memaklumkan bahawa beliau tidak pernah melihat dokumen disebutkan itu, katanya menurut bernama. Zaliha merupakan menteri dipertanggungjawabkan dalam Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Kedua-dua mereka memohon supaya siasatan dapat dijalankan secara menyeluruh kepada Khairi kerana berniat jahat memfitnah, menghina nama baik dan reputasi menteri serta menyebarkan maklumat palsu. Bahagian hal ehwal undang-undang dalam kenyataan semalam juga mengesahkan bahawa tiada sebarang dokumen tambahan berkaitan permohonan pengampunan Najib dalam fail atau rekod rasminya. Dalam satu petikan audio siar keluar sekejap pada Jumaat yang lepas, Khairi Jamaluddin mendakwa Azalina bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan membenarkan Najib Razak menghabiskan hukuman pemenjaraan bawah tahanan rumah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Zaliha akan menyaman orang-orang yang menuduh beliau dengan nilai yang luar biasa sampai 10 bilion ringgit? Itu persoalan timbul apabila ada satu laporan di Malaysia kini menulis, sorok titah edendum, Zaliha digesa, seret penuduh ke mahkamah. Wah, ini pun tepat. Yang ini bagus. Kalau dibuat, bagus juga. Supaya dapat ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan paling bagus, Zaliha saman 10 bilion terhadap penuduh tersebut ke mahkamah. Termasuklah walaun ataupun kaki-kaki tukang sebar berita tak betul yang menyatakan konon Zaliha ada kaitan dengan titah edendum dan sebagainya. Pergi saman, kalau boleh saman 10 bilion lah kan. Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng menggesa Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menuduhnya menyembunyikan titah edendum berkait dengan Najib Razak menjalani pemenjaraan di rumah. Lim berkata tuduhan tidak berasas ini tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan kerana ia mencemarkan reputasi menteri serta kerajaan. Katanya, mahkamah boleh menyelesaikan isu edendum ini sekaligus jika pihak-pihak berkaitan dipanggil untuk memberi keterangan. Menurut Lim, tuduhan palsu itu telah mencemarkan nama baik Zaliha dan mencabar integriti kerajaan. Zaliha harus mempertimbangkan tindakan undang-undang termasuk saman fitnah terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam menyebarkan tuduhan tidak berasas tersebut.
Ini penting untuk melindungi reputasinya dan memastikan kebenaran ditegakkan, katanya lagi. Lim mencadangkan jika Zaliha menyeret pihak berkenan ke mahkamah, maka bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri boleh dipanggil untuk memberi keterangan sebagai sekretariat lembaga pengampunan bagi memastikan fakta mengenai isu adendum dapat dipastikan. Katanya lagi, tindakan ini dapat menyangkal sebarang tuduhan titah edendum atau sebarang arahan rasmi dari Istana Negara telah diterima oleh bahagian hal ehwal undang-undang. Diharapkan keputusan mahkamah dalam perkara ini dapat merungkai isu berkaitan kesahihan adendum dan menghentikan spekulasi yang boleh mengancam kestabilan negara, tambah beliau lagi. Zaliha merupakan ahli lembaga pengampunan wilayah persekutuan yang bermesyuarat pada 29 Januari 2024 dan memberikan pengampunan berupa pengurangan hukuman kepada Najib atas sabitan salah guna kuasa, pecah amanat jenayah dan pengubahan wang haram dalam kes SRC internasional melibatkan 42 juta ringgit. Hukuman bekas Perdana Menteri itu dikurangkan daripada 12 tahun penjara dan denda 210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Najib dan penyokongnya mendakwa bekas yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mempengerusikan mesyuarat pengampunan lembaga pengampunan telah melampirkan satu titah tambahan yang mengarahkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Minggu lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan mengesahkan kewujudan titah edendum tersebut dan melaksanakannya. Pasukan Peguam Najib menyerahkan sepucuk surat dari Istana Pahang yang mengesahkan kewujudan titah edendum untuk menyokong rayuannya. Sejak itu, ahli politik UMNO PAS dan Bersatu menuduh kerajaan serta pegawai berkaitan termasuk Zaliha bersubahat untuk menyembunyikan adendum tersebut. Tuduhan itu telah dinafikan menteri itu dengan tegas termasuk pembantunya membuat laporan polis. Saudara, apa pula pendapat anda semua? Patutkah saman fitnah 50 bilion dibuat? Saya setuju kalau ada saman seperti itu. Harimau satu kata, Lip Eng patut pergi tangkap Jolo. Mungkin dia ada banyak peguam-peguam boleh tolong dan kes ini boleh selesai dalam sekelip mata, kata Harimau satu. Purple Mouse 7378 kata, saman saja pihak-pihak yang memfitnah dari UMNO Pro Najib, PAS pembela penyamun dan Bersatu yang kaki kelentong serta influencer pro PN, kata Purple Mouse. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.